Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya percaya mengikuti kuliah muslimat kita buat kali yang pertama ni secara live melalui PMT, Pro Media Tajdid. InsyaAllah sama-sama kita mengambil manfaat daripada sesi perkongsian kita pada pagi ni. Jadi pertama sekali kita syukurlah ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ni kali pertama lah saya datang ke Masjid Karwa. Tadi pun dah, sebab tak pernah sampai, dah terlajak nak parking pun tak pasti kat mana, tapi Alhamdulillah dah selesai. Sebelum ni saya cuma tengok beberapa asatizah menyampaikan kuliah di sini, dan insya-Allah pada sesi ini kita akan sama-sama mengambil manfaat daripada perkongsian dalam, kita kata ni kuliah untuk muslimat Dan dalam mana-mana kuliah saya pun sebenarnya saya kata saya lebih kepada kongsi. Sebab apa? Sebab saya pun orang kata kena study dulu, kena baca dulu, dan daripada baca itulah sama-sama kita mengambil manfaat. Dan saya lihat medium ni memang satu medium untuk menyampaikan ilmu, tetapi juga di sebalik itu saya pun dapat input juga untuk memperbaiki diri saya, khususnya apabila kita mempelajari ataupun kita membuat pembacaan terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak ucap terima kasih lah kepada pihak Jawatankuasa Masjid Karwa bagi peluang lah, insya-Allah lah kita sama-sama ambil manfaat. Okey, berikutnya kita pergi kepada tajuk. Kalau tengok poster tu kan, poster tu tajuk yang dipaparkan, yang ada dekat poster tu sebenarnya adalah tajuk buku Petunjuk Nabawi bagi Hati. Jadi saya kongsi sedikitlah tentang buku ni. Sebenarnya buku ni bukan nak promosi, tapi buku ni yang saya guna. Saya biasa juga ajar kat tempat lain. Tapi buku ni sebenarnya buku dalam bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dan terjemahan ini dibuat oleh beberapa pensyarah daripada Universiti Melaya. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada pernah dengar Dr. Fauzi Draman ada terlibat menterjemahkan karya ini dengan beberapa pensyarah lain. Jadi buku ni sebenarnya kita guna buku ni, tapi buku ni jadi panduan je. Dalam buku ni ada hadis-hadis. Jadi hadis-hadis ni saya akan kongsikan maksud hadis. Kita tengok, saya akan kongsikan syarah terhadap hadis ni, apakah maksudnya. Dan yang lebih penting lagi, sama-sama kita, orang kata apa, ambil manfaat dan pengajaran apa yang terkandung di dalam hadis ini. Dan mudah-mudahan dengan kita mendengar hadis, kemudian dan kita dengar, kita cuba faham hadis ni, dan kemudian kita sampaikan hadis ni kepada sesiapa saja, anak-anak kita ke, pasangan kita ke, dan sebagainya. Mudah-mudahan berdasarkan apa yang disebut oleh Ibn Hibban, kita termasuk dalam kategori orang yang Nabi doakan diberikan wajah yang bercahaya. Kan, nak wajah yang bercahaya ni kalau orang perempuan memang sukalah kan. Tetapi apa yang dimaksudkan ni lebih besar lagi daripada
Berseri tu saya pun tak boleh nak explain macam mana, tetapi disebut dalam hadis, Ibn Hibban menyebut wajah yang berseri dan bercahaya tu diberikan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah pada hari akhirat. Itu yang lebih utamalah. Dan selain daripada itu, maksud berseri dalam hadis ni disebut sebagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita di syurga. Yang tu lagi nikmat yang paling besar. Sebab apa? Memanglah kita sedar walau macam mana pun usia kita 30, 20, 50 kan, tapi akhirnya kehidupan kita ni akan berakhir. Yang kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya tu ialah kehidupan di akhirat nanti, ya. Okey, itu kita pergi kepada hadis, dan sebab itulah saya nak kongsikan juga pandangan salah seorang tokoh hadis, iaitu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menyebut bagi orang yang belajar hadis tu, wajahnya akan menjadi berseri, bersih dan bercahaya. Jadi untunglah kalau kita ambil peluang ada kelas-kelas pengajian. Dan ada juga yang menyatakan bahawa ini adalah doa daripada Nabi SAW kepada sesiapa sahaja daripada kalangan umatnya yang dengar hadis, kemudian dalam sesebuah riwayat yang lain menyebut hafal hadis dan sampaikan hadis. Tetapi berdasarkan hadis itu, hadis yang berbunyi nadharallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Jadi maksudnya hadis tu Allah akan memperelokkan wajah seseorang yang mendengar sesuatu daripada kami. Ada dalam riwayat lain mendengar hadis daripada kami, dan dalam riwayat lain menyebut menghafalnya, dan ada riwayat yang tak sebut menghafal, dan menyampaikannya. Hadis tu seperti mana yang dia dengar. Maksudnya tak boleh tambah, tak boleh kurang. Itu yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Itulah yang Allah akan beri an-nadharah tu, keserian yang sama ada dengan dua maksud, wajah yang bercahaya ataupun nikmat yang Allah bagi di syurga. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori, walaupun sebenarnya kalau kita memanglah kita tak boleh dengar hadis orang kata terus daripada Nabi SAW, sebab zaman tu sudah berlalu. Tapi berdasarkan pandangan Ibn Hibban, kalau kita dengar, kita ini berdasarkan pandangan beliau, kita boleh termasuk, mudah-mudahan, ya. Okey, berikutnya ini tentang buku ni. Saya nak sebut juga tentang hadis-hadis yang saya nak kongsikan. InsyaAllah kita doakan supaya kuliah kita ni berterusan, kita dapat habiskan semua hadis yang terdapat dalam kitab ni. Dan hadis ini sebenarnya diambil daripada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Yang ni mungkin kalau saya rasa puan-puan mungkin dah biasa dengarlah nama kitab hadis, Sahih Al-Bukhari. Dalam ni ada hadis-hadis, dan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari umumnya tidak ada pertikaian. Kita terima kalau orang sebut hadis ni ada dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ni ada dalam Sahih Muslim. So daripada sudut status hadis, secara umumnya tidak ada persoalan, melainkan kalau ulama hadis dia adalah pertikaian-pertikaian. Tetapi untuk kita faham, hadis yang disebut ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dari sudut status dia kita sudah yakini. Berdasarkan syarat pengarang karya ini mensyaratkan hanya hadis-hadis yang sahih saja dibawakan. Kalau hadis tu ada dalam kitab-kitab hadis yang lain, contohnya mungkin puan-puan biasa dengar kitab Jami' At-Tirmizi, Sunan Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad. Tapi yang tu kena semak dululah status hadisnya, sebab tak semua hadis adalah dalam kategori sahih, dalam kategori hasan. Hasan pun masih kita terima, dan dalam kategori dhaif
Daif pun dia ada banyak kategori. Ada daif yang ringan, ada daif yang berat, dan yang satu kategori lagi hadis yang palsu. Yang tu memang ulama sepakat kita tidak boleh menggunakan hadis yang palsu, melainkan kita bagi tahu yang ni memang hadis palsu. Okey, daripada sudut itulah Kemudian saya nak sebut dalam Sahih Al-Bukhari, hadis yang kita nak kongsikan ni dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Ar-Riqaq. Ini macam satu istilah lah. Dan dalam kitab-kitab hadis yang lain tidak digunakan kalimah Ar-Riqaq, tapi juga digunakan istilah Ar-Raqaiq. Dia macam itu antara ulama gunalah. Dan Ar-Raqaiq ini dijadikan sebagai tajuk buku. Imam Muslim ada bawakan hadis berkenaan dengan perkara-perkara ini juga, tapi dalam bukunya, dalam kitabnya Az-Zuhud wa Ar-Raqaiq. Selain daripada itu, ada juga ulama hadis yang lain mengarang membawakan hadis-hadis ni dalam karya mereka. Contohnya Abdullah bin Al-Mubarak, karyanya juga bertajuk Az-Zuhud wa Ar-Raqaiq. Jadi hadis ni sebenarnya tentang Ar-Raqaiq ni maksudnya apa? Sebab apa? Dekat sini hadis-hadis yang ada dalam kitab Ar-Raqaiq ini, Ar-Riqaq ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sebenarnya hadis-hadis ini dinamakan dan diletakkan dalam kitab tu sebab apa? Sebab setiap hadis yang terdapat ni boleh melembutkan hati kita yang mendengar hadis ni. Mudah-mudahan bila kita kongsikan hadis ni, kita semak balik, hati kita ada tersentuh tak dengan kandungan hadis ni, ataupun sebenarnya kita tak rasa apa. Kita baca hadis ni tapi kita tak bagi kesan dekat hati kita. Sebab apa? Dan hadis-hadis ini hadis-hadis yang berbentuk nasihat, hadis-hadis yang ada peringatan, yang memfokuskan aspek yang berkaitan dengan hati, yang nak mengingatkan hakikat kehidupan kita di dunia ni adalah bukan matlamat kita yang paling utama nak dunia semata-mata, tapi kita nak jadikan dunia ni sebagai tempat untuk kita melakukan amal soleh untuk ke alam yang kekal abadi. Kan kalau kita tengok sekarang, adakah kita sudah bersedia? Saya kata pun untuk diri saya juga, kadang-kadang kita tengok kan dekat Facebook, rakan-rakan kita share dalam grup WhatsApp, kita menerima, kita mendapat perkhabaran. Kadang-kadang ajal ni tidak mengenal usia. Kita fikir kadang-kadang, kebiasaannya kita kata orang yang berumur, tapi kadang-kadang kita tengok orang tu kaya ke, orang tu miskin ke, orang tu muda ke, semua boleh. Usia tidak mengenal sesiapa, boleh pada bila-bila masa. Okey, ini daripada sudut hadis dalam kitab Ar-Riqaq ini. Dan sebab itulah At-Tibi juga menyebut kalau ungkapan Ar-Riqaq ini biasanya digunakan oleh ulama untuk nak tunjukkan orang ni hatinya keras, orang ni hatinya lembut. Tetapi sebab hati ni benda yang tak nampak, betul kan? Ada kat dalam, kita tak nampak. Jadi kita nak, sebab tu hati, sebab ada orang dia akan guna, tak boleh judge. Sebab hati kadang-kadang kita tengok orang tu, kita kata dia ni macam mana. Kita ada persepsi kan orang ni macam mana, tapi sebenarnya sepatutnya apa yang disebut oleh ulama, kita sepatutnya jangan rasa kita orang yang paling baik. Kalau kita rasa kita orang yang paling baik, kita tidak akan cuba memperbaiki diri kita, sebab kita rasa kita dah cukup baik. Kadang-kadang kita tengok orang, kita nampak dia punya pemakaian,
kita rasa kita lagi bagus. Kadang-kadang kita tengok, kita rasa kita dah banyak baca Quran kan, kita solat dan sebagainya. Kita tengok sekarang ni Rejab kan, kita tengok orang ni puasa, orang ni tak puasa. Kita rasa kita lagi bagus daripada orang lain. Itu pun satu perkara, sebab hati ni persoalan yang tak nampak. Tapi ada setengah orang dia akan katalah, jangan judge orang. Sebab itu satu ungkapan lah, tengok luaran, tapi sebenarnya kita sepatutnya disibukkan dengan melihat kekurangan yang terdapat dalam diri kita. Sebab apa saya rasa semua orang dia akan tahu kat mana kelemahan diri dia. Sebab kat depan orang kita boleh tunjuklah macam saya, orang nampak elok, orang nampak apa, tapi hakikat diri kita hanya kita yang tahu, ataupun family kita, orang yang terdekat dengan kita sahaja yang tahu. Dan berikutnya, saya nak, sebelum kita pergi kepada hadis yang saya nak kongsikan ni, saya nak kongsikan satu perkara yang penting. Bila kita sebut tentang hati tadi tu, sebenarnya perbincangan tentang hati ni satu perbincangan yang luas kan. Tapi saya nak gariskan, nak highlightkan beberapa perkara. Yang pertama yang nak menunjukkan bahawa walaupun tadi saya kata jangan judge orang hati tu, itu satu perkara, tetapi apa yang penting kita lihat ke dalam diri kita, sejauh mana hati kita ni menepati apa yang dikehendaki oleh Islam, apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, apa yang dikehendaki oleh hadis Nabi SAW. Jadi hati ni merupakan perkara yang penting. Antaranya berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi hadis riwayat Imam Muslim ini bermaksud, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada, Allah tak lihat kepada rupa paras kita. Putih ke kita, hitam ke kita, cantik ke kita, tak cantik ke, sebab cantik ni subjektif kan. Miskin ke, rupa paras kita, rendah ke, tinggi ke, mata warna biru ke, coklat ke dan sebagainya. Jadi Allah tak tengok kepada rupa bentuk kita. Dan Allah juga tidak melihat kepada harta kita. Banyak mana harta kita? Kat dalam bank, kat dalam akaun ada berapa? Kan? Ada 20,000, ada 5,000. Jadi Allah tidak melihat kepada harta kita. Rumah besar mana? Kereta berapa biji? Pakai jenama apa? Pakai Honda ke, pakai Toyota ke, Myvi ke dan sebagainya. Allah tak tengok. Kalau berdasarkan hadis ni, akan tetapi apa yang Allah tengok? Allah melihat kepada hati-hati kamu, dan juga Allah melihat kepada amalan kita. Tapi kat sini kena faham, daripada hadis ni ada orang yang salah faham. Dia kata Allah tengok hati saja. So yang penting hati. Kalau niat elok tapi kita lakukan perkara-perkara yang tak seiring dengan amalan soleh, kita tak buat baik, bagi orang tu satu konsep yang betul. Tapi sebenarnya kita kena faham, Allah melihat hati dan melihat kedua-duanya. Maksudnya melihat juga kepada amalan kita. Dan biasanya, sebab dia kata, alah, kalau ada setengah orang, kita niat saja dah cukup, tak payah solat. Ada orang mungkin dia kata solat Jumaat, niat je lah, jadi dah. Ataupun dan sebagainya, guna niat saja. Jadi kena seiring. Sebab itulah ini selaras dengan hadis yang lain juga. Hadis riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim pun ada. Hadis ini hadis yang panjang, riwayat oleh sahabat
yang bernama An-Nu'man bin Bashir yang menceritakan tentang halal dan haram dan juga perkara yang syubhat. Tetapi di penghujung hadis itu Nabi SAW menyebut, ala wa inna fil jasadi mudghatan fa iza salahat salahal jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahia al-qalbu. Saya rasa kebanyakan daripada kita mungkin dah biasa dengar tentang hati, yang bermaksud sesungguhnya dalam jasad kita ni ada segumpal daging, kan? Jadi kalaulah segumpal daging tu baik, keseluruhan jasad tu pun akan baik. Jadi maksudnya kalau hati baik, kita akan melakukan perkara-perkara yang baik. Hati akan mendorong kita. Kadang-kadang hati ni kita tahu, macam contoh kita kata kalau bawa contoh merokok, sekali orang lelaki marah kan. Kita contoh apa? Kita tahu makan, semua orang makan, kan? Kita tahu makan banyak yang berlebihan tu memudaratkan. Tapi sebab kita rasa sedap dan sebagainya, bila kita makan sampai berlebihan, yang tu yang tak boleh. Maksudnya hati tu mempengaruhi perbuatan kita. Dan berdasarkan potongan hadis ini juga, apabila rosaknya hati itu, segumpal daging itu, maka rosaklah juga keseluruhan jasad itu. Dan tidak lain ia adalah disebabkan oleh hati. Sebab kalau kita tengok, kita nampak, yang nampak ni adalah fizikal, tapi elemen ataupun perkara yang kita tak nampak tu, kita ada akal kita boleh berfikir. Kita ada juga hati, kita ada juga jiwa. Itu perbincangan yang detail lah. Ada yang kata hati ni maksud jantung dan sebagainya, tetapi hati juga boleh difahami hati yang bermaksud hati nurani. Yang itu yang kita maksudkan di sini, ya. Sebab baik atau buruknya sesuatu jasad itu bergantung kepada hati. Kalau hati tu elok, dia akan melakukan perkara-perkara yang baik, melakukan perkara-perkara yang boleh membawa diri dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita apa yang Allah larang, kita tak buat. Memanglah kita mujahadah, bukannya senang, kan? Kita kata, kalau orang kata kita nak bercakap, contoh kalau orang kata nak bercakap tentang perkara yang berkaitan dengan orang lain, kekurangan orang lain, kadang-kadang bercakap tentang orang lain ni memang kita rasa seronok, walaupun kita tahu perkara tu adalah perkara yang tak elok. Tapi orang kata itulah antara kita berlawan dengan nafsu kita, dan hati kita akan membawa kita untuk kita kata tak apalah, biar je orang tu sembang tentang orang, kita tak nak sembang, kita diam sahaja. Itu antara perkara yang kita boleh buat. Dan kemudian berikutnya saya nak kongsikan juga tentang, bila kita sebut tentang hati, ada beberapa bahagian hati, beberapa jenis hati. Yang pertama ialah biasa dengarkan istilah qalbun salim. Istilah qalbun salim, yang pertama ialah hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera yang disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88, ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ayat yang bermaksud pada hari, iaitu hari ini merujuk kepada hari akhirat. Pada hari akhirat, harta dan juga anak pinak tidak lagi memberi manfaat, tidak lagi berguna, tak boleh nak tolong kita, melainkan pada hari akhirat sesiapa yang datang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat dan sejahtera.
Selalu kita faham qalbun salim ni maksud macam mana? Kita akan faham hati yang bersih, kan? Hati yang tak ada hasad, hati yang tak dengki. Tapi berdasarkan tafsiran dalam kitab tafsir, qalbun salim ini maksudnya hati yang bersih daripada perasaan syirik dan juga perasaan kufur. Ini yang dimaksudkan dengan qalbun salim. Dan hati yang bersih ni maksudnya hati yang tidak ada sifat-sifat kaum yang musyrik. Ini yang dimaksudkan dengan qalbun salim. Dan ada juga tokoh yang menyatakan bahawa qalbun salim ini bermaksud hati yang bersih daripada bid'ah dan juga hati yang konsisten dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada beberapa tafsiran. Dan mudah-mudahan pada hari akhirat, pada hari anak-anak dan juga harta kita tidak dapat membantu kita lagi, kita dikurniakan oleh Allah pada hari akhirat dengan hati yang bersih daripada sifat syirik dan juga kufur. Dan itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah hati yang sakit. Hati yang sakit ni macam mana? Kita biasa tak rasa sakit hati, kan? Hati yang sakit, tapi kita tak boleh nak explain, kita tak boleh nak terang sakitnya hati kita ni macam mana. Tetapi berdasarkan dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10, Allah ada menceritakan tentang hati yang sakit, hati yang ada penyakit. Ini dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Jadi ayat ini bermaksud dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah lagi penyakit tersebut, dan bagi mereka azab yang pedih dengan apa yang mereka dustakan. Jadi maradun ni, sakit ni maksudnya macam mana? Hati yang sakit. Kalau kita rasa sakit tu, rasa pedih, rasa nak marah, rasa geram. Tapi hati yang sakit yang disebut dalam Al-Quran ini ialah hati yang ada keraguan. Hati yang ada keraguan, maksudnya kat situ ada sifat ragu dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menerima ajaran yang terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ragu kat sini ada sifat munafik. Yang ini lebih kepada ayat ini adalah berkaitan dengan sifat munafik. Orang munafik yang melihat perkara yang benar sebagai satu yang batil, perkara yang batil, yang tak benar sebagai satu perkara yang benar. Ini juga mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori orang yang ada hatinya yang sakit, yang ada keraguan. Apa yang terdapat dalam Al-Quran, apa yang terdapat dalam hadis dan ulama tafsirkan mengikut kaedah yang tepat, yang tu kita terima. Dan yang berikutnya, kategori yang ketiga ialah hati yang keras. Kita rasa hati kita ni dalam kategori yang mana? Hati yang mudah tersentuh ke, ataupun hati kita ni orang cakap lah apa pun kita tak terkesan, hati kita tak terjentik dengan nasihat, dan kita lihat orang yang nak nasihat kita tu, kita rasa macam kita rasa rimah, kita tak nak dengar nasihat. Jadi kat sini hati yang keras ini disebut dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat yang berbunyi, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah. Ini ayat yang bermaksud kemudian hati kamu menjadi keras selepas daripada itu, dan keras itu adalah seperti batu, dan ataupun lebih keras lagi
daripada batu. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada masyarakat Arab di Madinah pada ketika itu yang nak menceritakan bahawa nenek moyang orang Yahudi sebenarnya mereka ini memiliki hati yang keras. Hati yang keras macam mana maksudnya? Tidak mahu menerima kebenaran, menolak hidayah. Walaupun Nabi menyampaikan dakwah, tetapi mereka ingkar dan menolak perkara tersebut, tidak menerima. Jadi ini merujuk kepada hati-hati orang Yahudi. Jadi kita tidak maulah kita tergolong dalam kategori yang tadi, hati yang keras, hati yang sakit. Dan sebab itulah kita kena banyak berdoa. Sebab orang kata hati ni boleh berubah. Ada orang kata hari ni mungkin kita paling baik dengan orang tu, jadi kawan baik kita, dan tidak mustahil orang yang paling baik dengan kita boleh berubah menjadi orang yang paling tak suka kepada kita. Sebab hati ni bukan kita yang pegang. Sebab hati ni boleh berubah. Saya nak kongsikan, dan saya rasa kebanyakan daripada kita dah amal hadis yang supaya Allah tetapkan hati kita. Dan Nabi SAW sendiri memang banyak memang memperbanyakkan membaca doa ini, iaitu hadis doa ini terdapat dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Sanad hadis ini adalah kuat berdasarkan syarat Imam Muslim. Ini sebagaimana yang disebut oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Hadis yang berbunyi, hadis ini adalah melalui riwayat sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan pembantu Nabi. Jadi hadis yang berbunyi, doanya yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya rasa kebanyakan daripada kita dah baca. Dan hadis ni bermaksud daripada Anas berkata, sesungguhnya Nabi SAW banyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Supaya, dan sahabat berkata lagi, kalau ikut potongan hadis itu, sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami beriman, amanna bika wa bima ji'ta bihi, kami beriman dengan kamu dan apa yang kamu bawakan. Apakah yang engkau atau kamu bimbangkan terhadap kami? Nabi SAW menjawab, adakah sahabat tanya, adakah Nabi bimbang mengenai perkara ni kepada kami? Nabi menjawab, ya. Nabi menjawab, na'am. Sebab Nabi kata, sesungguhnya hati ini berada di antara dua jari daripada jari Allah, dan Allah boleh membolak-balikkan hati kita. Ini maksudnya kat sini. Sebab apa? Sebab hati ni kadang-kadang kita cenderung, ada hari yang kita rasa kita nak buat semua yang terbaik. Nak solat awal waktu, nak baca Quran, nak puasa sunat, nak berzikir, semua kita nak buat. Tapi ada hari kita rasa macam malas. Kita nak berzikir, kita rasa macam berat, baik kita tidur, ataupun kadang-kadang kita rasa nak berzikir tapi tengok phone lagi lama, kan? Kita boleh scroll, tengok berapa jam dah. Kita dah habiskan masa kita depan gadget, depan handphone. Ni saya kata termasuk juga diri saya sendiri. Ini antara orang kata apa, cabaran kita sekarang ni. Okey. Jadi kadang-kadang sebab hati kita, sebab apa yang membolak-balikkan hati ni, ada hari kita akan rasa insaf, kita akan sedar. Tapi ada hari kita akan lupa. Kita akan lupa, tetapi sebab iman tu dia naik dan turun. Sebab itulah salah satu caranya ialah dengan hadir ke majlis ilmu.
Dengan tu kita dapat peringatan. Bila kita hadir ke majlis ilmu, ini salah satu cara, yang ni pun saya selalu sebutlah, hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, kita datang majlis ilmu, Allah akan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga. Bukan senang, ni hari cuti. Sepatutnya hari cuti kita rasa kita nak rehat-rehat, kita tak mau buat apa, duduk di rumah kan. Tapi mujahadah nak datang, sebab itu Allah akan, mudah-mudahan Allah akan mempermudahkan jalan kepada kita untuk ke syurga. Sebab kejayaan dalam hidup ni sebenarnya, kalau dalam ayat Al-Quran, sebenarnya kejayaan yang sebenarnya ialah kejayaan kita dapat masuk syurga. Kejayaan kita di dunia ni bukan kejayaan yang mutlak. Contohlah kata kita kalau macam kita kerja, kita dapat anugerah pekerja cemerlang, pekerja terbaik, tapi bukan setiap tahun, betul tak? Bukan setiap tahun kita akan dapat anugerah. Tahun ni giliran kawan kita, tahun depan giliran orang lain pula. So kejayaan tu bukan kita boleh pasti kejayaan mutlak daripada kita. Begitu juga dengan kita kata macam kita ambil exam, anak kita ambil exam UPSR dapat straight A, SPM yang tingkatan 3 tu, PMR, dia tak mai, PMR, SPM, masuk dan sebagainya. Maksudnya kadang-kadang kita nampak ada orang yang konsisten, dia dapat. Ada orang yang boleh jadi pada peringkat awal kan, dia boleh dapat keputusan yang cemerlang, tapi kadang-kala bila pergi ke universiti tak dapat cemerlang macam mana yang dia pernah dapat dulu. Jadi ini nak menunjukkan bahawa kejayaan yang kita dapat ni, yang kita rasa atas sebab usaha kita, sebenarnya bukan kejayaan yang hakiki, bukan akan berterusan. Okey. Jadi saya rasa itu antara introduction lah untuk kita masuk kepada hadis yang saya nak kongsikan ini, iaitu hadis yang pertama. Hadisnya ialah hadis yang berbunyi, hadis ini adalah riwayat Abdullah bin Abbas, Ibn Abbas, ataupun dikenali sebagai Ibn Abbas. Hadisnya yang berbunyi, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Jadi apa maksudnya hadis ni? Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ada dua nikmat yang ramai daripada manusia akan tertipu, akan terpedaya dengan sebab dua nikmat itu, iaitu nikmat apa? Nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan. Ini antara dua nikmat. Nanti saya akan pergi kepada huraian hadis ini, dan saya nak kongsikan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini, iaitu Abdullah bin Abbas. Yang ini kita tahu merupakan sepupu kepada Nabi SAW, termasuk dalam kategori sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis, yang ambil hadis dan sampaikan hadis kepada para sahabat dan juga tabi'in yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan ialah sebanyak 1660 buah hadis. Sahabat Nabi kalau riwayat lebih daripada 1000, itu dah dianggap banyak meriwayatkan hadis. Kita hafal berapa hadis? Samalah saya kata, saya pun sebab saya kena kongsi, kita
Ini adalah antara kekurangan, kekerdilan kita. Berapa hadis yang kita hafal? Paling kalau macam saya pun, kita tak ingat penuh pun. Hadis yang kita ingat ialah kebiasaannya hadis yang pendek. Ya, innamal a'malu binniyat. Yang tu yang kita ingat. Kan, tu pun hadis tu ada apa tu? Potongan yang panjang. Apatah lagi kalau sahabat-sahabat yang termasuk dalam kategori yang banyak meriwayatkan hadis, khususnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang banyak meriwayatkan hadis, 5,374 buah hadis, dan juga Aisyah radhiyallahu anha yang banyak meriwayatkan hadis, 2,210 buah hadis. Kan, yang ni mungkinlah kita tidak berpeluang, tapi tak peluang mendengar, tapi kita berpeluang untuk mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW. Jadi daripada hadis ni, nanti kita akan pergi kepada hadis ni. Saya nak pergi kepada poin yang pertama, iaitu yang berkaitan dengan hadis ni. Ada beberapa pengajaran yang dapat kita keluarkan berkaitan dengan hadis, iaitu ialah tentang nikmat. Tentang dalam hadis ini disebut dua nikmat yang kebanyakan manusia akan tertipu. Okey, bila kita sebut tentang nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat kita, nikmat yang Allah bagi dekat kita ni terlalu banyak. Tapi kadang-kadang kita yang alpa, kita yang tak nampak. Kita nampak apa yang orang lain miliki. Kita selalu rasa kita tak cukup. Kita nampak orang ni ada rumah besar, kita duduk flat saja, rumah kita kecil, kena kongsi bilik dan sebagainya. Kita nampak orang lain rumah dia rumah bawah, boleh parking 2-3 biji kereta. Kita nak parking 1 kereta pun, kan, jiran nak mai dan sebagainya. Kita rasa ini kekurangan kita, dan kita tidak melihat benda tu. Alhamdulillah, Allah bagi kat kita ada rumah. Kita selalu tak nampak, sebab kita ni, orang kata apa, kita tahu benda tu, tapi kita tertewas dengan nafsu dan bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya kalau kita sebut tentang nikmat Allah kepada kita, nikmat ni terlalu banyak. Kalau kita nak bilang, kita tak mampu nak bilang. Ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-18, ayat yang berbunyi, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan dapat tentukan jumlahnya berapa. Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat apa yang kita ada? Yang pertama sekali, kita lahir. Kalau untuk saya dan puan-puan, mungkin kita lahir, alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu nikmat iman. Nikmat apa lagi? Nikmat Allah bagi tubuh badan. Allah bagi kita sihat. Kita boleh hadir lagi majlis pada pagi ni. Dan Allah bagi nikmat apa? Nikmat akal. Kita boleh berfikir. Walaupun kadang-kadang kita boleh berfikir ni perkara yang baik. Walaupun kadang-kadang kita dalam nak jadi baik tu, kadang-kadang kita pun ada juga hari yang kita tewas. Nikmat akal, kita boleh berfikir, kita boleh mendengar, mendengar kuliah, kita boleh melihat. Ini daripada sudut nikmat fizikal yang Allah ciptakan kepada kita. Kita lahir dalam keadaan fizikal yang sempurna, tak ada kurang dekat mana-mana. Even kalau kita tengok orang yang ada kekurangan fizikal pun, kadang-kadang kita rasa kita tak mampu nak jadi seperti mereka. Banyak benda lagi yang mereka boleh buat. Kita yang Allah bagi macam ni pun, yang dah sihat, kadang-kadang kita nak pergi satu tempat, kan, kita nak parking kereta, kita nak paling dekat, jalan jauh sikit pun kita rasa macam susah dah.
pasal berat dah. Kalau boleh nak parking betul-betul depan pintu kan. Kita nak mudah aja kan. Okey, kemudian nikmat apa lagi? Nikmat Allah kurniakan zuriat. Itu pun antara nikmat yang Allah berikan, tak kiralah anak lelaki ke, anak perempuan ke. Okey. Dan juga nikmat harta. Tak kiralah banyak ke, sedikit ke. Nikmat hari ini kita ada kata-kata yang menyatakan kalau kita bangun waktu pagi tu, kita ada pakaian, kita ada makanan, tu sebenarnya dah satu orang kata apa, nikmat yang Allah beri kepada kita. Kemudian saya nak kongsikan juga tentang nikmat ini. Ini saya ambil daripada buku ni, nak menunjukkan bahawa ada seorang lelaki, dia datang berjumpa dengan seorang tokoh. Kemudian dia lelaki ni dia miskin, dia miskin, dan dia kata Allah tak bagi sebarang nikmat langsung kat dia. Okey. Kemudian ulama itu menjawab sambil tanya. Kadang-kadang orang bagi tahu kita, tapi kita tak jawab dengan jawapan, tapi kita tanya balik. Jadi ulama ini tanya, adakah kamu mahu menjual matamu dengan harga 100,000? Mau tak jual mata kita dengan harga 100,000? Dan lelaki ini menjawab tidak, dia tak mau jual mata dia. Dan ulama ini berikutnya bertanya, adakah kamu mahu menjual pendengaranmu dengan harga 100,000? Nak tak jual yang boleh dengar ni, nak jual dengan harga 100,000? Dan adakah kamu mahu menjual kedua tanganmu dengan harga 100,000 dan kakimu 100,000? Nak jual ke mata ke, telinga ke, tangan ke, kaki ke? Dan pemuda itu tetap menjawab, dan nak jual akal fikiranmu dengan harta 100,000. Dan pemuda ini menjawab tidak. Dia tak mau jual lah. Dan lalu ulama itu berkata, kamu mengadu kamu miskin, sedangkan kamu memiliki beratus-ratus ribu. Sebab apa? Sebab kita selalu nampak duit tu, harta tu sebagai nikmat. Sedangkan nikmat yang Allah bagi kat kita tu kita tak nampak. Jadi daripada itulah lelaki ini sedar, nikmat tu bukan semestinya dalam bentuk harta. Jadi nikmat yang lebih besar itu yang Allah kurnia kepada kita, kita boleh dengar, kita boleh lihat, ada tangan, ada kaki, itu nikmat yang lebih besar yang sepatutnya kita rasa bersyukur. Kadang-kadang kita rasa ni, awaklah kita ni kulit gelap ke, kan, nak tengok orang lain putih je semua, cantik je kita rasa. Awak orang lain tinggi macam tu, kita rasa kita nak jadi macam orang lain. Sedangkan Allah dah cipta kita tu dalam keadaan yang dah sempurna, kita dah boleh lakukan bermacam-macam perkara. Dan kalau kita sebut tentang nikmat, sebenarnya nikmat ni ada yang Allah sebut dalam Al-Quran dan ada banyak yang lagi yang tidak disebut. Kalaulah kita cuba nak kira nikmat yang Allah bagi kat bumi, memang kita takkan mampu nak bilang. Yang ni saya dah sebut tadi. Bukan saja kita tak mampu nak bilang, tetapi kita nak faham hakikat nikmat tu pun kita tak boleh. Contohnya ialah nikmat kita boleh bercakap. Kita boleh bercakap, ini nikmat. Tapi kita nak faham nikmat, orang yang kita sampaikan boleh faham apa yang kita cakap tu pun satu nikmat. Contoh kita kata perkataan yang simple, kan? Kalau budak dia boleh bercakap dia nak makan, kita faham. Kanak-kanak tu dia nak makan, tu pun satu nikmat. Kalaulah anak tu sebut nak makan, tapi kita tak faham, kita pergi bagi mandi ke dan sebagainya, yang tu pun maksudnya kita tak nampak. Kita nak faham hakikat nikmat tu pun kita tak boleh nak faham. Jadi ini baru nikmat kita boleh bercakap. Bayangkan nikmat mendengar, macam mana Allah ciptakan nikmat boleh mendengar tu macam mana, kan? Dan biasanya nikmat yang macam penglihatan,
Kalau orang yang muda mungkin dia tak rasa lagi. Ataupun kadang-kadang yang muda pun diuji dengan masalah penglihatan. Kadang-kadang kita yang berusia dia akan ada masalah selaput, glukoma dan sebagainya. Itu kita akan rasa peralihan yang Allah dah makin tarik nikmat-nikmat tu supaya kita sedar bahawa kita bukan selamanya akan kekal sihat. Kita bukan selamanya akan kekal muda. Kan kita akan tua dan ada prosesnya, ya. Dan satu lagi, kalau ikut dalam ayat Al-Quran tadi, di penghujungnya ayat bermaksud sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ni satu lagi nikmat yang kita tak nampak, iaitu sifat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita selalu buat dosa setiap hari. Siapa pun tak boleh kata dia tak ada buat dosa. Siapa pun tak boleh kata dia maksum. Dia orang yang baik. Sebab bila kita bangun pagi, akan ada berlaku perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita melakukan dosa. Dan setiap anak Adam ini memang tidak lari daripada melakukan dosa, akan tetapi Allah dengan sifat keampunan daripada Allah, kita itulah antara nikmatnya. Kita buat dosa pun tetapi Allah akan ampunkan kalau kita bertaubat, memperbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab apa Allah Maha Pengampun? Di penghujungnya ialah ayat tadi tu, sebab sifat Allah yang Maha Penyayang kepada hambanya. Walaupun kita buat salah, kita ada terdetik perasaan yang tak elok, kita ada kata ke orang, kita ada kadang-kadang kita bawa kereta kan, geram, orang tak bagi signal dan sebagainya. Ini bukan orang lain tahu. Kalau dalam kereta kita seorang, kita aja yang tahu, betul tak? Orang tak tahu pun kan. Jadi itu antara maksudnya, perkara-perkara yang simple pun siapa pun tak boleh claim dia kata dia tak ada dosa. Okey, begitu jugalah, itu tentang saya nak kongsi tentang nikmat Allah. Yang berikutnya, antara poin yang kedua yang kita boleh kongsikan ialah nikmat tu yang Allah bagi kat kita tu, nikmat tadi tu yang Allah bagi kat kita tu sebenarnya sebagai nikmat tu sebagai apa? Kita nak rasa kurniaan ke kepada kita, ataupun kita nak rasa sebenarnya nikmat itu adalah ujian dan juga cubaan ke atas kita. Cuma kita manusia, kita akan nampak nikmat tu sebagai satu anugerah Allah bagi kat kita, sedangkan nikmat ini adalah ujian Allah nak bagi kepada kita. Walaupun kita kata orang yang ada kedudukan, pangkat tinggi, ya, ada jawatan besar, kita nampak zahir dia macam satu perkara yang mulia, tetapi hakikatnya pangkat, jawatan dan harta semuanya itu adalah ujian. Ini berdasarkan, ini bukan saya kata, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fajr ayat 15 hingga 17, ayat yang berbunyi, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sesungguhnya manusia, apabila Allah uji dia, Allah guna perkataan uji, apabila Allah uji dia, Allah muliakan dia dan Allah beri nikmat kepadanya, dia akan berkata, sesungguhnya Tuhanku telah memuliakan aku. Ini dia rasa. Sedangkan dalam ayat ini Allah menyebut ini sebagai ujian. Okey? Dan ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sedangkan apabila Allah ujinya dan sempitkan rezeki dia,
dan dia akan berkata, sesungguhnya Tuhanku telah menghinakan aku. Ini antara ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa manusia ni ada banyak jenis. Kita pun banyak jenis. Anak-anak kita pun perangai tak sama. Yang sulung macam ni, nombor 2 macam ni, bongsu macam ni. Itu pun baru dalam kalangan keluarga kita. Tetapi dalam ayat Al-Quran ini Allah ingin menjelaskan bahawa manusia ini ada banyak jenis. Bila Allah uji dengan ujian yang hebat, Allah uji dia. Yang ni ujian yang hebat sebenarnya. Allah bagi nikmat, Allah muliakan dia. Dia berkata, Allah muliakan dia. Kita bila kita dapat pangkat, kita dapat jawatan, kadang-kadang kita rasa ini Allah nak bagi kat kita, rezeki kita. Memanglah betul rezeki sebenarnya. Tetapi di sebalik rezeki tu, ini adalah ujian. Kita nampak orang kan, kita nampak orang dapat pencapaian, dapat harta yang banyak, dapat kedudukan yang tinggi, kita rasa hebat. Kita kan selalu komen kalau orang share apa-apa dekat Facebook, kita akan kata hebat, padunya mantap kan, selalu komen-komen macam tu kan. Tetapi sebenarnya kalau ikut ayat Al-Quran ini, kalimah akrama merujuk kepada orang yang Allah bagi kedudukan dalam masyarakat. Okey. Dan kenapa Allah kata ini sebagai ujian yang hebat? Sebenarnya hebat tu, kedudukan yang hebat tu sebenarnya adalah ujian yang juga hebat untuk orang yang diberikan nikmat tersebut. Kenapa ujian lain macam musibah, malapetaka tak sehebat ujian yang Allah bagi kemuliaan? Dan selepas kalau ayat Quran tu dimulai dengan Allah muliakan, Allah bagi kedudukan, kemudian ditambah Allah bagi na'amahu, Allah bagi nikmat kesenangan yang besar. Dah dapat pangkat, dapat harta yang banyak, hidup senang, kita tak nampak macam susah kan, tak struggle. Kita rasa kita ni struggle, gaji berapa sekarang, duduk kat Penang, makan harga berapa dan sebagainya, kita rasa kehidupan kita sempit. Ini apa yang disebut tentang orang yang diberi kedudukan dan diberi nikmat, nampak macam rahmat yang sangat besar yang Allah berikan. Dan kita pun nampak kehidupan dia macam elok je, tak ada masalah pun. Kita rasa kita ni yang masalah macam-macam. Masalah kerja, masalah anak-anak, masalah duit dan sebagainya. Tapi semua ini dianggap sebagai ujian yang besar. Sebab apa? Sebab dia tak rasa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dia sangka dia dapat nikmat. Dia tak sedar sebenarnya dia sedang diuji. Dan bila dia tak sedar, maka dia jadi lupa diri. Dia lupa. Dan inilah yang sebenarnya sifat-sifat orang yang terdahulu, yang bila Allah bagi nikmat, dia jadi melampau, lupa diri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab apa? Sebab dia rasa Allah dah sayang kat dia. Allah dah pilih dia untuk diberikan anugerah. Begitu jugalah kalau kita flashback balik, tengok sejarah orang musyriki Mekah pada masa tu menolak dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, sebab merasakan mereka ni walaupun mengetahui hakikat kebenaran dakwah tapi menolak, engkar untuk menerima. Apatah lagi mereka merasa mereka ada kedudukan di sisi Allah. Ada juga yang menjadi penjaga Kaabah, tapi mereka rasa mereka tidak diuji, dapat kedudukan dan sebagainya. Sebab hidup ini sebenarnya adalah ujian. Ini apa yang disebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 55 hingga 56, ayat yang berbunyi ayahsabuna annama nubiduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Ayat yang bermaksud, adakah mereka menganggap bahawa harta dan anak-anak
yang kami berikan kepada mereka itu bahawa kami segera berikan kebaikan kepada mereka. Adakah mereka rasa bila Allah bagi harta dan anak-anak, Allah bagi kebaikan? Dan ayat ini, di hujung ayat ini, malah mereka sebenarnya tidak sedar, mereka sebenarnya diuji. Dan sebab itu menyebut tentang ujian ini, saya nak kongsi, sebab kehidupan kita di dunia ni adalah ujian. Walaupun kita rasa, kalau dulu ujian, dia ada ujian lah, ujian ambil periksa tu kan. Kalau kita rasa dah lepas lah. Kalau anak-anak kita, dia akan rasa asyik ujian daripada sekolah rendah sampai bila nak habis. Tapi sebenarnya ujian dalam kehidupan kita tidak akan berakhir selagi mana kita masih lagi hidup, masih lagi belum menemui ajalnya. Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Mulk ayat 2, ayat yang berbunyi allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang berbunyi Allah lah yang menciptakan mati dan juga hidup supaya Allah menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah ciptakan hidup dan Allah ciptakan mati. Kematian, memanglah kita tak tambah-tambah kematian orang yang terdekat dengan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita dan sebagainya. Itu adalah ujian. Sejauh mana kita redha dengan perkara tersebut, bahawa semua bukan milik mutlak yang kita boleh ada sampai bila-bila. Begitu juga hidup ni pun adalah ujian. Allah nak tengok di antara kita siapakah yang paling baik amalannya. Dan ada ayat Al-Quran lain dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ayat yang berbunyi ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menganggap mereka akan dibiarkan untuk berkata kita beriman, tetapi mereka tidak diuji. Kan kadang kita rasa ujian, siapalah yang nak melalui rasa hidup susah, ada setengah orang kata lepas satu ujian yang datang menimpa kita, melainkan semua ini adalah di bawah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang dia rasa down, dia rasa awak lah, dia ni susah sangat, ujian, banyak benda dalam hidup dia yang dia rasa sukar. Jadi sebenarnya kat sini ayat Al-Quran tadi tu yang menyebut, saya patah balik kepada sesungguhnya kalau Allah bagi nikmat, kedudukan, Allah bagi kesenangan, dia akan berkata sesungguhnya Tuhan aku telah memuliakan aku. Tetapi kata-kata ni bukanlah nak menunjukkan rasa syukur, tetapi nak menunjukkan rasa bangga. Rasa bangga seolah-olah yang semua kejayaan berjaya dalam hidup, dapat pangkat, dapat kerja, dapat rezeki, dapat anak, dapat pasangan, dapat jodoh dan sebagainya, itu adalah dengan sebab usaha sendiri. Kita tak boleh nak sampai kepada hati kita apa yang kita dapat ni sebenarnya. Kita dapat kerja besar ni pun sebenarnya kalau Allah tak bagi, kita takkan dapat. Kita rasa, kebanyakan orang rasa sebab ni usaha dia. Tapi sebenarnya yang tu Allah nak bagi. Berapa ramai daripada kawan-kawan kita juga yang berusaha, tapi Allah tak bagi. Sebenarnya kita berjaya ke, kita apakah, sebenarnya itu semua adalah atas kehendak dan izin Allah. Cuma manusia dia akan nampak hebatnya, kita nampak orang hebat, tapi sebenarnya itu semua adalah dengan sebab kurniaan Allah. Jadi inilah juga yang dirasakan oleh Fir'aun, oleh orang Yahudi yang merasakan
Mereka semua rasa mereka ada kelebihan, mereka layak nak dapat kedudukan. Dan inilah yang penyakit yang sepatutnya kita sama-sama lah. Kalau Allah bagi apa-apa anugerah kat kita, Allah bagi rezeki, alhamdulillah, ini semua dengan sebab kurniaan daripada Allah, bukan dengan sebab kita. Yang ni yang kita nak kena rasa. Dan penyakit ni pun yang kita rasa kita dapat sendiri, kita rasa hebat, kita rasa megah, kita rasa bangga diri, tu penyakit tu memang akan ada sampai bila-bila. Dalam kalangan umatnya lah, bukan kata semua. Siapa-siapa pun boleh rasa timbul perasaan yang macam tu, ya kan? Kadang-kadang kita pun, sebab riak ni bukan satu perkara yang mudah. Kita tak mau. Tapi kadang-kadang secara automatik tu, kita kalau kita ada kereta yang besar, kita nak jalan pergi kat kereta, bawa MERS dan sebagainya, orang tengok kita nak buka pintu kereta dan sebagainya pun kita sendiri pun dah rasa, kan? Kita nak berlawan perasaan, nak orang kata apa, nak elakkan riak tu pun satu mujahadah. Dan untuk ayat yang berikutnya, tentang apabila Allah sempitkan rezeki dia akan rasa Allah dah hinakan dia. Sebab apa? Sebab manusia melihat kemuliaan dan kehinaan seseorang tu dengan sebab harta. Kalau dia orang kaya, dia mulia. Kalau orang susah, dia hina. Ini antara persepsi yang biasa. Dan seseorang tu kalau Allah uji dia, rezeki dia sempit, tak banyak macam orang lain, dia akan rasa Allah tak suka kepada dia, Allah tak sayang dia. Sebab ini adalah orang kata apa? Ini adalah orang kata apa? Indikator. Macam mana nak kata? Ini adalah kita yang tengok benda tu hebat tak hebat, seseorang tu mulia tak mulia berdasarkan hartanya. Jadi kat sini kalau nak sebut tentang rezeki, memanglah kalau siapa pun tanya, semua orang nak rezeki yang luas. Kalau kita doa pun selalu kita pesan, kalau kita sendiri doa pun kita nak dimurahkan rezeki. Kalau kita nak minta orang doakan kita pun, kita minta orang, antara doanya ialah kita kata doakan kita murah rezeki. Tidak salah lah untuk nak mendoakan supaya kita murah rezeki, bukan salah. Dan kita doa rezeki yang Allah berikan kepada kita yang sebenarnya kita gunakan untuk nak infak, untuk nak bersedekah, untuk keluarkan zakat. Bukan lagi banyak duit kita, lagi kita rasa ada orang dia tak nak kacau duit dia dalam akaun, katalah 50,000, dia tak mau kacau, dia nak biar makin bertambah. Dia rasa nak sedekah pun dia rasa sayang, nanti jumlahnya tak jadi 50,000, dah kurang jadi 40, jadi kita rasa makin berkurang. Jadi sebenarnya saya nak kongsi juga sebuah hadis riwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi, statusnya hasan sahih. Hadis yang bermaksud memang Allah dah tetapkan rezeki kita. Ya, Allah dah tetapkan rezeki kita banyak mana, ajal kita sampai bila. Akan tetapi ada yang ketetapan yang tak boleh berubah. Ada ketetapan yang boleh berubah dengan doa, itu satu. Dan ada ketetapan yang ditetapkan di sejak azali lagi, yang tu tidak boleh berubah. Dan ada hadis yang saya nak sebut tadi, hadis yang berbunyi, sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, nak murah rezeki, nak lapangkan rezeki, tak rasa rezeki ni sempit. Kadang-kadang orang gaji besar tapi still tak cukup juga, kan? Kadang-kadang ada orang gaji sikit je tapi cukup. Okey, jadi sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Silaturahim ni salah satu aspek yang orang kata perkara yang penting. Antaranya ialah Allah boleh jadikan dengan sebab silaturahim kita yang
Kita nak hubungkan silaturahim yang ikhlas dengan saudara kita, tak kiralah dalam kalangan kaum kerabat, kawan-kawan dan sebagainya. Allah boleh lapangkan rezeki dan panjangkan umur. Sebab kalau ikut sekarang, kalau generasi yang, tak katalah generasi mana-mana pun, khususnya generasi yang muda ni, kadang-kadang kita ajak pergi mana pun, pergi kenduri ke, pergi mana ke, pergi rumah saudara ke, rasa tak mau nak ikut. Rasa duduk dalam rumah lagi okey lah, tak mau berjumpa dan sebagainya. Tapi mungkin orang kata kita kena cuba pupuk lah, khususnya dalam kalangan saudara mara kita, aspek yang berkaitan dengan silaturahim. Dan pengajaran daripada ayat Al-Quran tadi tu, kita jangan jadikan mulia atau kaya tu sebagai tanda Allah sayang kita. Kita susah ke, kita senang ke, sebenarnya itu adalah ujian untuk kita. Kalau kita Allah bagi kesenangan, kita bersyukur. Kalau Allah bagi kesusahan, kita bersabar. Sebab itulah kalau kita tengok kepada nikmat tu satu kemuliaan, nescaya kita akan nampak, kalau kita tengok kehidupan Nabi SAW, mestilah Nabi orang yang paling banyak harta. Kan, kalau kita kata mulia banyak harta ni, banyak harta tu satu kemuliaan. Tapi kalau kita tengok Nabi SAW dalam hadis riwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi, hadis yang sahih, riwayat oleh Ibn Mas'ud, yang menceritakan bahawa Nabi tidur di atas tikar, nampak kesan. Kalau kita tidur atas tilam berapa inci, empuk ke tak empuk, tapi Nabi tidur meninggalkan bekas. Sahabat nak ambil, nak hampar, Nabi kata, tidaklah bagi aku dan dunia ni, melainkan dunia ni kita sebagai seorang pengembara ataupun penunggang yang berteduh di bawah sepohon pokok. Kita berteduh sat saja. Kalau kita nak, kita lalu kat sebuah pokok, kita panas kan, kita nak berteduh di bawah pokok tu, kita duduk sat saja. Dan sebenarnya lepas tu kita akan berlalu dan meninggalkan pokok tu. Takkan sampai bila-bila kita duduk bawah pokok tu. Itu nak ibaratkan bahawa dunia ini, hakikat dunia ini yang kita akan kongsikan dalam hadis yang dalam kuliah yang berikutnya. Okey, yang berikutnya, itu yang kedua. Pengajaran yang ketiga yang kita dapat daripada hadis tadi, kalau kita dapat nikmat, kita kena bersyukur. Bersyukur ni macam mana? Cukupkah kita kata Alhamdulillah? Jadi kat sini ada beberapa bahagian syukur. Yang pertama ialah syukur dengan hati. Syukur dengan hati maksudnya kita yakin, yang ni pun saya dah sebut, yang nikmat tu tadi Allah sahaja yang bagi kepada kita. Bukan dengan sebab ketua kita tengok kita bagus, dengan sebab pertolongan orang lain. Tak. Ini dengan sebab Allah yang memberi nikmat tersebut. Ini dinamakan syukur dengan hati. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa-apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka nikmat itu datang daripada Allah. Semua nikmat datang daripada Allah. Sebab manusia ni sebenarnya dia tak boleh, kita nak buat apa pun sebenarnya kita tidak berdaya nak beri manfaat. Apatah kita nak bagi manfaat untuk kita nak jadi kaya, kita tak boleh pun. Kita dengan kuasa kita sendiri kita nak jadi kaya, melainkan dengan kuasa Allah Subhanahu Taala. Begitu juga kita nak bagi manfaat kepada orang lain pun kita tak dapat. Syukur yang berikutnya ialah syukur dengan lidah. Kita ucapkan alhamdulillah. Dan juga kalau kita dapat nikmat, kita boleh juga berdasarkan ayat Al-Quran ini, ayat yang berbunyi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Kadang-kadang kita kata orang kalau dia dapat apa, dia macam nak menunjuk. Tetapi sebenarnya ada juga situasi, ada orang dia kongsikan. Macam dalam grup WhatsApp ke, kita ada grup, kawan kita dia kongsi dia awal pagi, dah mandi, mengaji Quran awal pagi, solat dan sebagainya. Kalau kawan kita kongsi tu, kita rasa, kawan kita, dia boleh buat, dia boleh mengaji, dia boleh solat, dia boleh tahajud dan sebagainya. Kita rasa, kenapa kita tak buat? So daripada apa yang dia boleh buat ataupun dia dapat sesuatu, dia sedekah dan sebagainya, kita pun nak contohi perbuatan apa yang dia dapat tu. Jadi tapi yang kita nak kongsikan tu, kalau kita rasa kita tak boleh, kalau kita kongsi kita rasa takut kita riak, kita tak payah kongsi. Itu yang sebaiknya. Kemudian syukur dengan amal satu syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lidah, yang ketiga syukur dengan amal perbuatan. Yang ni banyak jenis lah. Kalau Allah bagi kat kita sihat tubuh badan, kita bantu orang lain. Orang yang susah, kita nampak siapa-siapa yang susah berjalan dan sebagainya, bawa barang berat, kita tolong. Kalau orang tu daripada sudut apa nikmat yang Allah bagi, kita cuba lakukan daripada sudut perbuatan, kita bantu. Ini daripada sudut perkara tersebut. Kalaulah Allah bagi nikmat, dapat hidayah dan sebagainya, cuba nasihatkan orang lain. Tapi nasihat, kita nak nasihat orang lain, kena dengan cara yang elok. Kadang-kadang kita nasihat orang lagi rasa nak marah terhadap kita. Dan kalaulah kita sebenarnya syukur dalam 3 bentuk tadi tu, sebenarnya akan bagi tambah lagi nikmat Allah akan berikan kepada kita. Ini berdasarkan ayat Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah lagi nikmat. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi nikmat. Dan jika kamu ingkar nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah adalah sangat pedih. Kalau kita ingkar, kita tak mengakui nikmat Allah tu, azab Allah adalah amat pedih. Jadi bersyukur ini jugalah yang merupakan salah satu sebab Allah nak bagi kejayaan kepada kita di dunia. Bersyukur Allah bagi kejayaan. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang menceritakan Allah tolong kepada Nabi Lut dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Lut. Sebab apa? Sebab sebagai ganjaran atas sifat syukur dan juga taat. Tapi syukur mesti melakukan perkara-perkara yang baik. Ini berdasarkan ayat Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin-angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat daripada kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. So kita kena lebih memperbanyakkan lagi syukur. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ini banyaklah, saya nampak masa pun kita dah semakin suntuk, dan akhirnya barulah kita pergi kepada hadis tadi. Dalam tu pun saya dah ada ulasan, beberapa ulasan, dan tentang hadis ni disebut 2 nikmat. Nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan. Secara umumnya nikmat kelapangan. Nikmat sihat kita boleh nampak lah, kan? Kita yang tu dah jelas. Nikmat sihat kita nampak. Kalau kita sihat, banyak perkara yang kita boleh buat. Kita boleh makan pun kita boleh makan macam biasa. Kalau sakit kita rasa tak selera. Kalau nikmat sihat macam-macam kita boleh buat. Boleh pergi kerja, tak payah ambil MC dan sebagainya. Yang tu kita tidak ni. Cuma nikmat masa lapang, nikmat kelapangan tu macam mana?
Dan kebiasaannya lapang kat sini tu bukanlah masa yang lapang, akan tetapi disebut nikmat masa dan juga umur. Jadi masa dan juga umur, sebab masa ni dan juga sihat Allah bagi peluang kepada manusia untuk taat kepada Allah. Tetapi dua nikmat ni lah selalunya manusia tertipu, terpedaya. Sebab tu ada syair oleh Hamka, syair terlena. Nanti boleh cari syair yang terlena tu, kalau biasa dengar memang kita rasa terpukul. Kita bangun pagi, kita dah niat kita kata kita nak buat solat duha, tengok-tengok dah masuk zuhur. Kita target, kita kata kita nak baca satu juzuk, banyak sangat tu satu juzuk, itu Hamka sebutlah dalam syairnya. Kita target nak baca sehari satu halaman. Kita nak cari satu halaman tu pun kita tak boleh buat tiap-tiap hari. Kita tak boleh konsisten. Ada hari yang berapa hari yang kita boleh buat. Kita kata kita nak hafal sehari satu ayat, tak hafal juga sampai sekarang. Dan sampailah perkara ni kita rasa kita nak tahajud. Kita tengok jam, kita kunci jam, last kali kita tutup alam tu, kita lena kan. So perkara ni berterusan. Ataupun kita buka phone kita tu, kita alam, tapi masuk mesej kita tengok tak, kita baca tak. Kadang-kadang dan lagi reply, tapi nak bangkit, nak solat tahajud dan sebagainya, kita termasuk dalam kategori orang yang disebut oleh Hamka tadi dalam syairnya. Dan perkara ni disebut sampailah umur kita sekarang berapa. Umur kita nak masuk 50 kan. Berapa banyak yang kita dah sedekahkan, berapa banyak kita zikir ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kat sini saya nak kongsikan juga sebuah hadis daripada sudut supaya kita sama-samalah manfaatkan nikmat sihat dan juga nikmat masa yang Allah beri kepada kita, dengan kita sama-sama hayati hadis ini, iaitu hadis yang bermaksud tidak berganjak dua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya ke mana dihabiskannya. Umur kita ni sehari-hari, tak tengok umur 50 tahun, tengok sehari saja dah cukup. Dalam sehari ni apa yang kita buat? Banyak mana kebaikan yang kita buat? Ataupun masa kita berlalu begitu sahaja, tapi kita tak manfaatkan sebanyaknya. Kita istighfar, berapa kali kita beristighfar? Salawat kepada Nabi SAW berapa kali? Dan bukan hanya ditanya tentang umur, ditanya tentang ilmunya, ke mana digunakan. Tambah-tambah orang yang Allah uji, Allah bagi kefahaman tentang agama, ilmu ni kat mana digunakan. Ini khusus merujuk kepada saya dan juga kepada sesiapa saja yang Allah bagi kefahaman tentang ilmu, dan juga tentang hartanya. Harta tu dari mana dia dapat harta dan ke mana harta itu dibelanjakan. Jadi inilah dua nikmat yang kebanyakan manusia. Yang ni kita tak boleh kata, sebab hadis yang kata kebanyakan manusia akan terpedaya. Sebab itu kita tak boleh terpedaya dengan jumlah yang banyak. Sebab dalam ayat Al-Quran yang jumlah kalau disebut sedikitnya hamba-Ku yang bersyukur. Jadi kita nak termasuk dalam kategori orang yang sedikit tu, iaitu orang yang banyaknya rasa syukur dia terhadap kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kadang-kadang yang banyak ni kita tertipu. Ini dalam ayat Al-Quran yang disebut banyak ni belum tentu memberi jaminan. Sebab ini ada ayat Al-Quran yang bermaksud sebahagian besar manusia tidak akan beriman. Sebahagian besar tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Jadi maksudnya banyak tu belum tentu kita
akan selamat. Ini berdasarkan tentang hadis ini. Saya nak kongsikan juga tentang hadis ini, apa yang kita kena buat kalaulah Allah beri kat kita nikmat sihat dan juga nikmat umur dan masa tadi. Kalau Allah bagi nikmat ini, kita kena hati-hati supaya kita tertipu, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori yang kita dapat manfaatkan kedua-dua nikmat itu. Kita tidak tertipu dengan cara kita bersyukur. Bersyukur ni dalam bahasa mudahnya ialah kita, Allah suruh buat apa, kita buat. Allah larang kita daripada lakukan sesuatu, kita tinggalkan, kita ikut apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Saya rasa setakat itu saja perkongsian daripada saya. Mudah-mudahan kalau tak dapat banyak pun kita dapat sedikit, dan kita tengok balik hadis ini tentang dua nikmat. Sebab kita kata tadi disebut hadis ni hadis yang dapat melembutkan hati kita. Jadi kita rasa tersentuh tak daripada sudut dua nikmat ni, adakah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Nikmat sihat kita ni, kita tak bertangguh, kita tak nak bertaubat, kita tak tunggu, kita manfaatkan sebaiknya supaya Allah bantu kita dan redai kita. Setakat itu saja perkongsian saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.